Hey, what's going on YouTube? Selamat datang ke Football Social. Untuk episod kali ni kami akan discuss Golden Boy Award. So bagi aku personally, aku rasa ni adalah topik yang interesting untuk rakyat Malaysia. Sebab for the first time ever, Luqman Hakim tercalon untuk award ni. So kalau korang nak tahu sama ada dia ada chance untuk menang, let's find out. Let's go. Okay, sebelum kita mula conversation Football Social kita hari ni, kita ada guest special, Rai Studio, Syakir. Aku tengok channel dia rancak, view banyak tapi subscriber kurang. So channel aku ada almost 700 subscriber. So go lah subscribe dia punya channel. Alright. Okay, so Football Social hari ni cakap pasal Golden Boy. Basically Golden Boy Award ni adalah award yang kita bagi dekat player under 21 sebagai inisiatif lah untuk dia push career dia, maybe future Ballon d'Or ataupun maybe top 10 player. So, Kapiu, how your thoughts on impact of Golden Boy Award ni untuk young players? Impact dia kalau hang tengok, bagi aku lah, hang tengok player macam Mbappe apa semua, ada lag kan, dia dapat jadikan platform lah, sebagai platform untuk hang pindah ke kelab yang besar lah. Macam tengok Luqman Hakim pun dapat pindah ke KV Goodrich, which is aku tak kenal pun, tapi still lah dia European club, dia dapat, at least dia dapat berpindah untuk cari pengalaman yang lain kan. Lepas tu, satu dia memang sebagai platform. Satu lagi aku rasa hang guna boleh hang punya marketing lah, cara untuk ramai orang kenal hang lagi lah, untuk hang punya branding ke something like that lah. So bagi aku Golden Boy Awards ni bagus untuk benda-benda macam tu je lah. Okay, so normally obviously lah bila kita pergi award sama tu macam kita recognize dia punya talent dan sebagainya kan. Tapi adakah justify bila kita pergi award ni semua berjaya ataupun as expected lah career dia? Okay, so first sekali aku nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Jogodo TV kan, di mana diorang ni invite aku. So, okay, balik kepada question tadi di mana tak semualah player yang menang Golden Boy ni, di mana diorang ni career akan dilancar dan akan jadi berjaya. So, aku beri contoh lah, mudah kan, untuk kita semua. Di mana Renato Sanchez 2016, di mana time tu dia main dengan Benfica. Dan dia ni hanya highlight dekat Euro je, sebab Euro time tu Portugal menang 2016 kan. Dan bagi aku time tu dia hanya achievement untuk national je. Dan kelab dia ni tak ada banyak contribute lah untuk team kan. Dan tak semua orang lah akan kenal kan dia ni kan. Di mana aku rasa kalau kita tanya Renato Sanchez masa zaman dulu pun aku rasa tak ada orang kenal pun. Dan untuk masa sekarang ni korang tengok lah Renato Sanchez tu macam mana kan. Dia ni main dulu time awal-awal naik kan, Bayern beli, lepas tu flop kan, dia jadi flop dan pindah ke Lille kan. Lille tu barulah nampak ada macam rentak sikit dia main kan. So bagi aku tu bukan jaminan lah untuk seorang yang menang Golden Boy ni akan berjaya dalam career dia. So Renato Sanchez dia go as low as playing for Swansea tahu tak, before like going to Lille. Okay, moving on. Obviously bila ada Golden Boy Award ni ada yang tak berjaya, tapi obviously ada yang berjaya. So Kapiu, punya thoughts on contoh-contoh yang berjaya dalam Golden Boy Award ni? Ya, banyak je berjaya dalam Golden Boy Award ni kan. Macam tengok ada Mbappe kan, dia dari Monaco, dia power, betul dia pindah PSG, sekarang dia memang meletup. Cesc Fabregas, Arsenal, Barca, Chelsea, padu. Lepas tu siapa lagi? Mario Balotelli, aku tak tahu dia nak kata dia berjaya ke tak. Dia pergi Liverpool, dia pergi City, dia ada menang piala, ada tak tahu. Tapi bagi aku kira dia ada okay career kan, okay career. Lepas tu ada, kalau hang tengok play macam Lionel Messi banyak Golden Boy ni. So Golden Boy ni ada lah yang boleh bagi hang jadi power rasa, tapi tu terletak kat diri hang sendiri lah. Kalau hang hardworking, betul hang willing to improve your talent, aku rasa boleh je hang pergi menang mana-mana. Tu terletak pada diri sendiri lah. Kalau rasa besar sangat menang Golden Boy tu, tiba-tiba lepas tu kelut, so pada muka lah kalau jenis-jenis tu. Now let's talk on the list of Golden Boy tahun ni. Ada banyak 100 list dalam tu, tapi aku tak boleh mention semua. Aku mention yang top lah, yang potential untuk menang. Aku rasa Sancho, Haaland ataupun Alphonso Davies lah. So Syakir, hang punya choice untuk menang Golden Boy tahun ni?
Okay, so bagi aku untuk season ni di mana bagi aku obviously untuk Sancho menang. Di mana Sancho ni kalau kita tengok kan, dekat Bundesliga dia punya contribute untuk tim Borussia Dortmund tu memang sangat-sangat besar. Di mana assist pun dia ni antara assist yang terbanyak dalam Bundesliga ni. Dan tak lupa juga dengan gol pun dia ni antara penjaring yang terbanyak untuk Borussia Dortmund tu. Dan dia ni dapat link up dengan baik dengan Haaland tu kan. Di mana diorang ni akan jadi bagi aku duo terbaik kan dekat Eropah kan. Dan kalau contoh Sancho tu tak pindah lagi kan, mungkin dia ni akan bawa Dortmund ni ke mungkin menang untuk Champions League kan, mana kita tahu kan. So bagi aku adalah Sancho So Kapi punya choice? Aku setuju Sancho boleh menang, tapi bagi aku Erling Haaland Haaland hang tengok gol score 53, assist 3 je lah, tapi gol 53, which is nombor ni hang boleh tengok dekat top striker macam Messi dengan CR je sebelum ni. Daripada tahun 2008 lagi aku rasa kan. Depa je skor banyak, and season lepas pun Immobile satu. Tapi Tapi bagi aku Haaland ni, satu dia umur 19 tahun, dia boleh buat macam tu dah. Aku rasa dia layak untuk menang Golden Boy ni. Hang tengok masa dia main baru masuk Januari Dortmund, tapi antara top goal scorer Bundesliga. So Haaland bagi aku. Okay, so now let's talk about benda yang exciting untuk Malaysian fan. Okay, normally bila cakap pasal European Wonderkid ataupun World Wonderkid, semua fan bola masih excited. Tapi yang ni adalah interesting situation untuk Malaysia ataupun Southeast Asia. Sebab firstly ada pencalonan dalam Golden Boy Award ni in the name of Luqman Hakim So Kapiu explain macam mana susah dia nak tercalon, proses yang lebih tercalon ni. Nak tercalon tu actually susah agak tau. Sebab dia yang bagi calonan tu adalah sport journalist daripada Europe. So bila Malaysia hantar Luqman Hakim main kat Europe, and tiba-tiba scout atau jurnalis nampak Luqman Hakim main and then nominate, aku rasa macam dia bukan talent yang biasa-biasa. Hamai daripada Asia, siapa? Tak banyak orang barat nak tengok Asia main, kecuali Japan dan Korea kan. Tapi bila Luqman Hakim pergi sana, main sana, tournament dekat sana, sport journalist nampak. So bagi aku dia bukan talent yang biasa-biasa Luqman Hakim ni. Tengok macam AFC pun dia top goal scorer betul tak? So macam dia okey lah. Bagi aku untuk dia dapat pencalonan tu satu benda yang susah, and orang Malaysia sepatutnya bangga dengan dia. So aku bagi ni pencalonan dia ni adalah proud achievement untuk Malaysia dan untuk dia himself Tapi aku tahu nak calon ni bukan senang. So hang punya thoughts on macam mana dia build up dia punya career, initial career dia. So dia punya disiplin ke apa yang membuatkan dia terkenal kat scout-scout jurnalis ni. Okay, so Luqman Hakim ni kan, kalau pada siapa yang tak tahu lagi tu, dia ni start daripada NFDP kan, Akademi Matahari ni, di mana dia ni dilatih ataupun diasuh dengan oleh LTK kan. Di mana LTK ni, kalau kita tahu LTK ni yang bawa mula tu kan jadi world class player sekarang ni kan. Dan Luqman ni apabila dia join bawah 16 kan untuk AFC Cup kan, dia ni dah jadi top scorer untuk AFC Cup tu. Di mana kat situ pun kita dah nampak dia punya finishing ada kan, dengan dia punya contribute untuk tim Malaysia tu sendiri kan. So dekat situ lah boleh nampakkan dia ni ada talent dekat situ. Okay, so on top of that macam kita boleh nampak the excitement around Luqman punya Hakim arrival dekat KV Cottridge ni, hang boleh tengok melalui dia punya announcement video. Bagi aku yang ni dah follow trend pada Eropah punya football bila dia release player dengan trend social media sekarang kan. Bila sign player akan buat announcement. So Kapi hang punya thoughts on any concern on this announcement video ataupun around the hype Aku nak cakap yang kalau aku harap orang Malaysia tak pressure dia banyak Luqman ni. Aku tahu Luqman ni ada talent, tapi dia perlukan guidance daripada seseorang. Maybe kalau dia pindah KB Cottridge tu, maybe dia kena cari orang kata bukan idol, role model lah, something role model something like that. Macam maybe mentor macam Martinelli, dia cari Martinez kan. Dia tak boleh jaga diri kat sana, so Martinez kena jaga dia. Aku harap dia boleh cari seorang kat situ. And sebab kalau dia tak dapat cari and dia jadi out of control, maybe dia jadi homesick, atau kalau tak homesick maybe dia jadi socially teruk atau pergi clubbing ke mana, kita tahu kan. Tapi aku harap dia boleh cari role model tu, and aku harap orang Malaysia memang tak pressure dia untuk jadi macam mana saya jadi macam kes Nazmi Faiz, Wan Zack, mereka semua balik sebab homesick apa semua. So aku harap Luqman Hakim ni excel lah dekat Europe nanti, and maybe tak tahu menang awards atau kita boleh tengok dekat EPL nanti.
So talking about football development, obviously Lukman Hakim akan continue dia punya football career dekat Europe. So apa perbandingan lah bila kita start career kita ataupun kita nak push career kita kat Europe, development kat Europe dengan dekat Malaysia? Okay, so untuk development kan player dekat Europe dan dekat Malaysia ni ada pembezaan lah. Di mana kalau dekat Malaysia ni, kalau kita tengok daripada segi facility saja, aku boleh katakan mungkin JDT je kot kan. Pasukan yang memang betul-betul facility dia lengkap kan dan juga world class kan. Dan oleh sebab itu, Lukman ni memang patutlah dia ni berpindah ke luar negara kan. Di mana untuk luar negara ni dengan facility yang bagus dan juga persaingan yang sihat lah. Di mana dia ni daripada orang tak dikenali, dia akan bersaing dengan sihat untuk dapat kesebelasan utama dalam team tu. So ni memang good lah development lah untuk si Lukman Hakim ni. Kejayaan Lukman Hakim ni bagi aku bukan kejayaan dia seorang lah. Macam kita tahu football is a team sport kan, sebab jurnalis semua boleh detect dia sebab dia go as a Malaysia punya team tu competition, menang as a team. So obviously bukannya talent Lukman saja. Aku harap benda ni boleh bawa mata dunia dekat Malaysia punya talent. Tapi hang rasa ada tak talent lain dalam squad teammate atau Lukman ni yang boleh follow dia punya footstep? So bagi aku, kalau kita tengok balik kan daripada squad Lukman main dulu, di mana bawah under 18 kan Malaysia ni, kita tak boleh highlight kepada Lukman saja. Di mana dekat squad tu sendiri, bahagian tengah kan seperti Mukhairat Ajmal tu kan, tu pun ada talent sebenarnya, tapi dia mungkin tak dapat exposure kan yang terbaik lah untuk dia kan. Dan bagi aku Lukman ni memang betul-betul bagi role model lah untuk teammate dia ni. Mungkin next time kan untuk teammate Lukman ni akan pergi ke Eropah juga kan, ikut jejak langkah dia dan boleh jadi lagi better kan daripada dia mungkin kan. So aku rasa ni adalah great future untuk Malaysia punya football. Maybe satu hari nanti dia pun boleh push Malaysia untuk ke World Cup, who knows kan. Okay guys, sampai kat situ saja kami punya review pasal Golden Boy Award. So kalau korang suka video ni, please like, share and subscribe. Jangan lupa juga subscribe Rise Studio. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video and peace. Simply can't let you go.